Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tajuk sorof juga. Okay, baru ni kita dah belajar masdar. Hari ini kita nak belajar tajuk al-ism al-mushtaq. Okay, kenapa perlu belajar tajuk isim mushtaq ni? Sebab dia ada kaitan dengan tajuk hal. Hal dia mesti isim mushtaq. Kalau maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, dia mesti masdar. Banyak dah kita dah cerita dalam masdar. Jadi siapa yang faham tajuk masdar tu insya-Allah lebih faham dalam isim mushtaq ini. So apa kepentingan isim mushtaq ni? Banyak kepentingan dia. Okey, tajuk sorof ni. Okey, mari kita lihat apa yang ada dalam buku cerita nahwu. Okey, dalam buku cerita nahwu, buka muka surat ni. Okay, Ustaz, saya rasa tajuk masdar isim mushtaq berkait rapat dengan hal, maf'ul mutlaq dan maf'ul li ajli. Bolehkah Ustaz huraikan keduanya? Ya, betul. Okey, elok juga kalau awak tanya, awak tahu asal usulnya dahulu. So asal usul dia kita kena tahu dulu. Isim ni dia terbagi pada dua. Satu jamid, satu mushtaq. Jamid, cuba kita tengok ke atas sikit macam mana. Jamid maknanya dia bukan berasal daripada fi'il. Dia bukan berasal daripada fi'il. Dia memang ada tu, dia adalah isim. Sejak azalinya dia adalah isim. Sejak wujudnya dia. Okey, berbeza dengan mushtaq. Mushtaq ini dia berasal pada fi'il. Contoh katibun, kataba jadi katibun, asalnya fi'il jadi isim. Khazana asalnya fi'il jadi makhzun, isim. La'iba asalnya fi'il jadi isim mal'ab. Itulah isim mushtaq. Okey, sebelum itu kita tengok isim jamid pula macam mana. Isim jamid ni dia bukan berasal pada fi'il. Contoh asadun. Asadun singa, dia bukan berasal pada menyinga. Menyinga tu cerita lain. Babun pintu, bukan masuk memintu, dipintukan. Tak ada. So itulah dia isim jamid. Okey, isim mushtaq. Isim mushtaq adalah dia berasal pada fi'il dan dia ada beberapa jenis. Kita ada 8 sebenarnya dan bahkan lebih lagi. Okey, yang pertama isim fa'il, kedua isim maf'ul, ketiga sifat musyabbahah, keempat sirah mubalaghah, dan sebenarnya ada tertinggal sikit. Yang kelima ialah isim tafdil, ism tafdil. Yang keenam isim makan, isim zaman dan isim alat. So inilah semua dinamakan isim mushtaq. Okey, satu persatu. Okey, next kita tengok pada muka surat berikutnya. Okey. Kita baca kesimpulannya. Ini masdar kita dah cerita baru ni. Okey. Yang ni sebenarnya okey Ustaz. Tadi kita ada belajar isim musyabbahah semua tu lah. Bagaimana cara nak bina? So point kita sekarang ni ialah macam mana cara kita nak bina isim mushtaq. Setiap isim mushtaq tadi. So kita ambil 4 saja daripada isim mushtaq tadi. Sebab apa? 4 ni berkait dengan hal, berkait dengan tajuk kita hal tadi. Adapun yang lainnya isim makan, isim zaman itu tak berkait. Dia tak jadi hal yang tu. Tak akan jadi hal. So kenapa kita bicara ini? Sebab dia ada kaitan dengan tajuk nahwu. Okey. So bagaimana cara nak buat isim mushtaq? So isim mushtaq ni isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, sirah mubalaghah. Okay, macam mana cara nak bina dia? Untuk isim fa'il, nak bina isim fa'il. Isim fa'il ni maknanya apa? Maknanya pelaku lah, bukan fa'il. Isim fa'il, pelaku. Kataba menulis, katibun penulis, qara'a membaca, qari'un pembaca, orang yang baca. So bagaimana nak bina dia? Bila mana kita nak buat ayat begitu, kalau dalam bahasa Melayu kita tambah imbuhan, tulis tambah penulis kan, baca pembaca. Begitu. Okey, isim fa'il kalau dia 3 huruf, dia ada 2 keadaan. Kalau fa'il tu 3 huruf, maka isim fa'il dia tambah alif selepas huruf pertama. Kataba katibun, yakni atas wazan fa'ilun. Kataba katibun, jalasa jalisun, qara'a qari'un. Kita sebutlah apa sajalah, darasa darisun. So itu adalah isim fa'il. Contoh ayatnya, jaa al-katibu minal idarah, datang penulis itu daripada pejabat. Itu in case dia 3 huruf. Tapi kalau dia 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf fi'il tu. Contohnya akrama, akrama yukrimu, akrama. So akrama dia kena ada cara dia. Akrama letak mim mula-mula. Okey, buang dulu akrama yukrimu, buang huruf mudhara'ah yukrimu, kemudian letak mim. Dah letak mim, lepas tu mim bagi depan, huruf sebelum akhir bagi bawah. Dhamma awaluhu. Tak dhammahkan mimnya, dhammahkan mim tu mukrimun. Jadi mukrimun. Itulah cara untuk isim fa'il. Nak bina isim fa'il. Contoh akrama mukrimun. Akrama memuliakan, mukrimun orang yang memuliakan. Akhraja mengeluarkan, mukhrijun. Sama juga fa'ala. Fa'ala kita bagi contoh qatala muqatilun. Qatala muqatilun. Jahada mujahidun. Yang kita guna perkataan mujahid, mujahid itu adalah isim fa'il. Okey, faham? Kemudian kita pergi pada isim maf'ul. Isim maf'ul, kataba maktubun, fa'ala maf'ulun. Untuk dia bila mana dia 3 huruf. Kataba maktubun, qara'a maqru'un, darasa madrusun. Begitulah cerita dia seterusnya. So contohnya al-ahdu maktubun 'alal waraqah. Perjanjian itu ditulis di atas kertas. Maktubun.
Ditulis. Okey, ditulis. Jangan fikir pasal nahu ya. Ini sharaf. Kalau i'rab dia, kalau nahu dia, maktubun ni jadi khabar, al-katibun ni jadi fa'il. Tu tak ada kaitan tu. Seterusnya, kalaulah isim maf'ul pula. Bila isim maf'ul, mula-mula ni mim kekal, mukramun, tapi huruf sebelum akhir tu bagi atas. Mukramun. Tadi mukrimun, orang yang memuliakan. Mukramun, orang yang dimuliakan. Itu isim maf'ul. Mukramun, mukhrajun. Itulah cerita dia. Okey? So, itulah isim maf'ul. Okey, yang ketiga adalah sifat musyabbah. Sifat musyabbah ni ramai yang keliru dan ramai yang bertanya-tanya. Apakah sifat musyabbah? Okey, senang cerita. Memang dia ada khilaf. Saya tak nak cerita pasal khilaf. Sifat musyabbah ni senang cerita ni faham macam ni. Iaitu, dia adalah isim fa'il. Dia adalah isim fa'il. Tetapi bukan atas wazan fa'ilun. Wazan dia lain. Atau wazan fa'ilun, fa'ilun dan banyak-banyak wazan lagi lah. So, itu je. Makna dia isim fa'il. Contoh, karuma. Karuma karimun. Tu sifat musyabbah dia karimun. So dalam ayat dia huwa rajulun karimun. So karimun ni adalah sifat musyabbah. Oh, tapi jangan salah faham. Ini cerita sharaf. Dari segi nahunya karimun ini adalah, dari segi nahunya dia adalah, ingat nahu ni kan dia cerita pasal baris dia tu kan, i'rab tu kan. So huwa rajulun karimun, maka karimun adalah sifatun atau na'tun. Na'tun marfu'un bid dhammah. Itu cerita nahu. Dari sudut nahu. Dari sudut sharafnya karimun adalah sifat musyabbah. Sebab tu daripada awal kita belajar kan, saya suruh bezakan antara nahu dan sharaf. Sebab pelajar banyak yang confuse bila nak guna sharaf, bila nak guna nahu. Tu sebenarnya dalam masa yang sama tu, dari sudut sharafnya dia adalah sifat musyabbah. Okey, dari sudut nahunya i'rabnya adalah sifat atau na'at marfu'un bid dhammah. Faham? Contoh lain daripada kabirun, kathirun, itu adalah semua adalah sifat musyabbah. Sama juga dengan farihun, hazinun, itu adalah sifat musyabbah. Hazinun pun sifat musyabbah. Okey, dan pelbagai lagi. Keempat, keempat daripada isim mushtaq yang wasaf adalah sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah maknanya menunjukkan melampau, terlalu banyak, terlalu kerap, terlalu kuat, terlalu hebat. Tu sighah mubalaghah. Contoh kita kata kadzuba, kadzab. Kalau kadzuba ni dia ada kadzab. Kalau kadzuba kadzibun, berbohong. Kalau kadzibun, pembohong, orang yang suka berbohong. Contohnya dia cakap 100, 90 boleh percaya, 10 tak boleh percaya. Itu kazibun. Okey? Kalau kazab ni, kalau kazab beza dia apa? Orang yang sangat banyak berbohong. 100 dia cakap, 2 je boleh percaya, 98 tak boleh. Itulah nak ceritakan kazab. Maknanya kazab ni lagi banyak berbohong daripada kazib. Al-kazib dia berbohong juga, tapi kadang-kadang. Kazab ni selalu, sentiasa berbohong. Cakap 100, 105 menipu. Tu sampai gitu sekali lah. Okey, so inilah ceritanya. Selain daripada atau wazan fa'al ni, sirah mubalaghah ni, ini fa'al atau wazan fa'al, dia ada beberapa sirah-sirah lain atau wazan-wazan lain. Sirah, itu bang sirah tu. Sirah-sirah ni adalah macam wazan juga lah. Okey, mari kita tengok wazan-wazan lain untuk sirah mubalaghah. Okey, so wazan dia ialah macam contoh fa'alun. Contoh fattahun, saffahun. Macam tu. Fattahun maha pembuka, saffahun orang yang suka menumpah darah, saffah. Okey. Mif'alun atau wazan mif'alun, contoh miqdamun, mi'tarun. Miqdamun orang yang bila duduk dalam perang dia duduk depan nanti saf depan, miqdam depan. So sangat suka duduk depan. Okey, mi'tarun. Okey, mi'tar ni orang yang suka pakai minyak wangi. Ataupun dia suka pakai minyak wangi. Gimana mana pakai minyak wangi. Minyak wangi ada 15 botol kat rumah sekali pakai. Okey, mi'tar itu maksudnya. Akul, fa'ul, akul. Atau wazan fa'ul, akul, kuat makan. Orang kuat makan, akul, akala, akul. Syakur, orang yang bersyukur. Macam tu. Maha-maha lah ni. Okey. Fa'il, contohnya sami' yang kita tapi kabir lah. Kabir, kabir, sorry, itu adalah sifat musyabbah. Sirah mubalaghah juga ada atau wazan yang sama. Contoh nama Tuhan lah, nama Allah As-Sami'un, Basirun, Alimun, gitu. Maha. Dia jadi makna maha. Sirah mubalaghah ni maha mendengar, maha mengetahui. Fa'il atau wazan fa'ilun ada juga. Hadirun, fatinun. Fatinun sangat cerdik. Okey. Fi'il, sikir. Sikir ni kalau sukara apa? Mabuk kan? Wala taqrabus salah wa antum sukara. La taqrabus salah wa antum sukara. Jadi sukara tu mabuk, orang yang mabuk. Sikir pemabuk, suka sangat mabuk, hari-hari mabuk. Itu sikir. Siddiq, maha membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq, yang bukan maha membenarkan, yang suka membenarkan apa saja daripada Nabi. Sehingga ke Nabi naik ke langit pun tak logik dari segi akalnya pun dia benarkan. Itu nama As-Siddiq. Jadi gelaran dia As-Siddiq.
membenarkan apa saja daripada Nabi, logik tak logik nombor 2. Itu As-Siddiq Abu Bakar. Humazah, lumazah, ini juga daripada wazan, ini juga wazan daripada sighah mubalaghah. Fu'alah, humazah, lumazah. Orang suka mengumpat, orang suka mengutuk depan-depan. Humazah, orang suka mengumpat kat belakang. Lumazah, suka mengutuk depan-depan. Mulut laser. Nama lain mulut laser. Okey, awas anda daripada laser. Okey. Fu'al, kubar. Itu contoh lain. Begitu juga dengan fa'ul. Contohnya Faruq. Umar Al-Faruq, yang membezakan. Jelas dia ni membezakan antara hak dan batil. Al-Faruq. Tu. Dia duduk dalam keadaan apa pun dia akan macam tu, dan dia berani. Kalau betul dia kata betul, kalau salah dia kata salah, on the spot, on the dot. Dengan jelasnya. Itu Al-Faruq. Kalau Faruq ni maknanya berbeza. Okey. Itu. Seterusnya, mari kita lihat. Kita dah faham sini. So bagaimana kita tengok ke atas ni? Apa dialog berikutnya? Saya masih kurang jelas, Ustaz. Bila nak guna? Ini satu lagi. Satu lagi isu besar. Bila nak guna isim mushtaq? Bila nak guna masdar? Sebenarnya tajuk ni, persoalan ni sama dengan persoalan dalam masdar. Kalau faham tajuk masdar sebelum ni, maka fahamlah tajuk ni. Iaitu masdar, saya sebut. Masdar, bila kita nak guna masdar? Bila-bila kita nak guna? Ikut kita lah. Kita nak guna, kita yang bercakap kan. So begitu juga dengan isim mushtaq. Bila nak guna? Ikut suka kita nak guna bila. Bila kita nak buat ayat tu, kita gunalah. Itu cara dia. Okey, so jangan pelik. Ini yang selalu pelajar keliru. Sebenarnya semua isim-isim tadi digunakan seperti isim biasa juga. Tengok jadual tadi. Adakah isim fa'il semestinya jadi fa'il? Ni selalu pelajar tanya. Adakah isim maf'ul mesti jadi maf'ul bih? Tidak. Ini semua tidak. Tidak. Kita tengok dalam contoh ni. Contoh penggunaan dia. Contoh, ja'a katibun. Telah datang penulis itu. Dalam keadaan katibun ni adalah isim fa'il kan? Katibun isim fa'il. Tapi dalam segi nahwu dia sekarang ni dia kedudukan dia apa? Nahwu dia fa'il. Fa'ilun marfu'un bid dhammah. Kalau buat 5 soalan sekian, macam biasalah katibun isim marfu' nombor 2, nombor 3 fa'il, nombor 4 dhammah, nombor 5 mufrad. Sama. Itu dari segi nahwu dia macam tu. Cuma kita cerita pasal sorof ni sebab dia ada kaitan dengan hal nanti. Tak boleh faham hal kalau tak tahu isim mushtaq. Tak boleh faham maf'ul mutlaq dan maf'ul li ajlih kalau tak faham tajuk masdar. Dia ada kaitan. So situ ada kaitan nahwu dan saraf, gandingan dia. Kemudian yang kedua, ra'aitu katiban, aku melihat seorang penulis. Aku melihat seorang penulis. Tengok dia nampak pen di atas telinga ke, maka nampak dia seorang penulis, seorang jurnal ke apa benda lah, jurnalis. Dia di i'rab sebagai maf'ulun bih. Maknanya dia bukan, sekarang dia isim fa'il tapi dia maf'ulun bih. Dari segi i'rab nahwunya. Sarafnya dia adalah kan saraf ni binaan dalaman dia kan, dia tak melibatkan kalimah sebelum dengan selepas. Itu saraf. Tapi nahwu dia kena tengok ayat sebelum dia. Kalau ra'aitu ini jadi maf'ulun bih. Kalau sebelum ni ada ila, dia jadi majrur bi harfil jar ila. Macam tu. Kalau nazartu ila katibin, dia jadi gitu. Itu nahwu. Itu malah nak cerita benda yang sama kan? Boring lah. Okey. Nombor 3. Al-katibu jamilun. Al-katibu jadi mubtada' pula kat sini. Ar-rajulu katibun jadi khabar pula kat sini. Itulah dia penggunaan isim mushtaq. So jangan pening-pening. Nak tengok lebih lanjut lagi? Boleh. Kita tengok dalam Quran. Mari kita tengok dalam Quran bagaimana kita tengok isim mushtaq dia. Contoh jom kita tengok mutasyabihat. Cari ada tak sini? As-salihat ada isim mushtaq. Okey, as-salihat. Cukuplah tahu isim mushtaq je. Kita nak tengok dari segi soroh je. Nahwu kita tak peduli dulu, tak tepi dulu nahwu. Mutasyabiha isim mushtaq. Isim apa ni? Isim fa'il. Salihat isim fa'il. Mutahharatun isim maf'ul. Mutahharatun. Lagi khalidun isim fa'il. Tengok lagi. Katsiran sifat musyabbahah. Katsiran ni sifat musyabbahah. Fasikin isim fa'il. Khasirun isim fa'il. So itulah dia isim mushtaq. Okey. Tapi dari segi i'rab dia cerita lain pula. Ulaika humul khasirun, di sini jadi khabar. Atas lagi tadi kita tengok ini jadi mustasna fasikin. Nampak? Dia tetap dalam jadual jisim. Ingat jadual jisim? Dalam itulah isim yang marfu' adanya 7. Itu dari segi nahwu. Tapi dari segi sharaf dia adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah atau sighah mubalaghah. So kita tengok ke atas. So sekarang ni kita kata wahum fiha khalidun. Sini jadi khabar khalidun. Sebab itu dia marfu' dengan nak marfu' dengan apa? Dengan waw, kerana dia jamak. 5 soalan sekian. Itu dari segi nahwu. Okey. So jangan confuse lagi. No more confusing. Okey. So sekarang kita dah faham, maka terima kasih dan
Jumpa lagi untuk video berikutnya. Anak itik jalan sorang, subscribe lah sekarang.